Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. Ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina. Syukurillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ulama tempatan, ustaz-ustaz, salam-salam, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, jangan kita jemu, jangan kita sulit untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bersyukur kepada-Nya. Dan berbagai-bagai perkara yang Allah anugerah kepada kita. Mata kita masih boleh lagi tengok, telinga kita masih boleh lagi dengar, walaupun dah buka sikit, ayat dah buka sikit, tapi dengar lagi dah. Kaki masih boleh berjalan, walaupun dah tongkat. Pun boleh lagi menerima makanan, walaupun selera dah bukan macam muda dulu. Jadi syukur kita kepada segala nikmat yang telah Allah anugerah kepada kita. Hari kita terus bersyukur sampai kita padam. Kita nak mati membawa pahala syukur, nak mati membawa pahala sabar, nak mati membawa pahala redha, nak mati membawa pahala tawakal, nak mati membawa pahala taubat dan sebagainya. Ya, kita berada di dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah panggil kita dalam keadaan yang terbaik. Akidah kita betul, ibadah kita betul, sembahyang kita betul, puasa kita betul, zakat kita betul, dan kita memiliki hati yang ikhlas semata-mata kepada Allah Taala. Tidak ada tiga benda ni mana lengkap dari agama Islam pada diri. Ilmu agama itu lengkap pada diri kita. Kita kena betul tauhid kita. Tauhid kita ialah tauhid Islam yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa kita lakukan semua yang wajib, ada 5 hukum itu. Yang wajib kita buat semua, yang haram tinggalkan semua. Yang sunat kita buat sebanyak-banyak mampu. Yang makruh kita tinggalkan sebanyak-banyak yang kita lalu.
yang harus kita jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita menjalani hukum fiqh. Kemudian di samping itu mesti kita buat apa saja ikhlas semata-mata kerana Allah. Kita memiliki sifat-sifat yang dipuji oleh Allah. Nah, bermula dengan taubat. Malam ni kita nak baca bab taubat. Itu dipanggil sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Jadi malam ni kita terus membaca sifat yang terpuji. Iaitu bab yang kelima. Pada menyatakan segala taat yang batin. Sifat yang terpuji itu kalau kita memiliki taat yang batin. Taat ada dua. Satu taat yang zahir. Kita semayang tadi yang zahir. Yang batinnya khusyuk. Duduk bangkit itu zahir saja. Bacaan itu zahir. Pergerakan itu zahir. Tapi hati kita tu semata-mata kerana Allah, itu batin. Khusyuk, redha, tawakal, sabar dan sebagainya. Jadi itu yang nak kita bicara ni. Kita masuk dalam satu proses dipanggil tahalli. Untuk menguatkan iman ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 3 proses. Yang pertama, kita masuk dalam proses yang pertama, takhalli. Ni dah habis. Dah selesai dah. Iaitu sifat-sifat mazmumah yang dah kita buang. Tak ada lagi hasad dengki. Tak ada lagi nak marah aja, nak metok aja. Siang malam nak metok aja. Tak ada lagi ujub, tak ada lagi riak, tak ada lagi takabur. Semua buang untuk. Itu namanya takhalli. Apa namanya tuan-tuan? Takhalli. Takhalam ya, takhalli. Kemudian sekarang ni kita masuk dalam proses yang kedua. Dah habis buang dah. Riak dah habis. Ujub dah habis, takabur dah habis. Dah tak ada lagi dalam diri kita ni. Kita dah buang tu, kita masuk pula isikan dalam badan kita tu dengan sifat-sifat yang terpuji. Dia panggil tahalli. Tadi takhalli ni tahalli. Iaitu kita masukkan sifat taubat. Lagi sifat apa lagi? Khauf, sifat zuhud, sifat sabar, sifat syukur, sifat ikhlas, tawakal. Lagi apa? Mahabbah. Kemudian redha dan apa namanya? Ingat mati, ingat mati. Zikrul maut. 10 perkara yang ditiariskan oleh Imam Ghazali. Yang pertama, taubat. Malam ni nak baca tentang taubat. Mesti kita nak taubat. Sebab itu lepas salam jangan baik, jangan terus baik. Jangan terus main sunat. Tunggu dulu. Tunggu tu Imam pimpin kita. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Itu taubat ya. Jangan terlibat saja. Ini kadang-kadang tak sempat apa yang dah bangkit. Taubat dulu kerana kita banyak berdosa. Itu taubat ya. Yang kedua khauf artinya takutkan Allah. Yang ketiga zuhud. Zuhud itu artinya kita mengambil dunia hanya sekadar keperluan saja. Ya. Yang lain juga kita nak bermewah-mewahan, tak nak membazir. Itu zuhud. Yang keempat, panggil apa? Sabar. Kerana kita hidup ni banyak ujian. Bila banyak ujian, kita sabar. Serahkan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Sabar. Allah bagi apa? Peringatan kepada kita. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Kalau kita dapat sabar, kita akan dapat masuk syurga tanpa hisab. Tidak, tak ada. Antara golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab ialah orang sabar. Kerana pahala yang besar. So, mana pahalanya? Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyak. Banyak benar pahala orang sabar ya. Sabar. Kemudian yang keenam, yang kelima, syukur. Yang keempat tadi sabar, yang kelima syukur. Syukur kita. Syukur tu terima kasih. Alhamdulillah, kita puji Allah Taala, syukur ya. Yang kelima syukur, yang keenam ikhlas. Dia sembahyang betul-betul kerana Allah. Itu apa saja niat kita mesti di akhirnya sebut apa? Kerana Allah Taala. Tadi sembahyang apa?
saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum ujung apa? Kerana Allah Taala. Imam pun begitu juga. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Imam ujung apa? Kerana Allah Taala. Haji pun begitu juga. Umrah pun begitu juga. Zakat pun begitu juga. Apa saja kita buat mesti semata-mata kerana Allah. Dan ini perintah Allah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Ada ayat tu? Surah apa? Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, kau kalian. Mana surah Al-Bayyinah? Tahu. Kalian yang kuning tahu tak? Nah, tahu lagi ya. Dalam ayat itulah, dalam surah itulah ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi mesti ada apa? Ikhlas semata-mata kerana Allah. Kemudian tawakal. Tawakal itu artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah yang menentukan kita ini segala-galanya. Allah mengkayakan kita, Allah memiskinkan kita, Allah menyihatkan kita, Allah memberi penyakit kepada kita, semua dari Allah ya. Allah memuliakan kita, Allah menghina kita. Kita mesti tawakal kepada Allah Taala. Yang ke-8 mahabbah, kasih. Nak kasih hanya kerana Allah Taala. Mengapa kita sembahyang? Kasih kerana Allah. Mengapa kita puasa Ramadan? Kerana kasih kerana Allah. Mengapa kita bersedekah? Kerana kasih kerana Allah. Kita ikut apa yang Allah perintahkan supaya Allah kasih kita. Kita nak kasih dengan Allah dulu ya. Yang 9 redha. Redha tu redha dengan ketentuan Allah Taala. Allah jadikan saya ni saya, redha tu. Allah jadikan tuan-tuan jadi tuan-tuan, redha tu. Allah jadikan perempuan jadi perempuan, redha tu. Jangan komplain. Kerana Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tahulah apa yang baik untuk saya. Allah tahu juga apa yang terbaik untuk tuan-tuan dan perempuan ya. Itu redha. Dan yang ke-10 zikrul maut, ingatkan mati ya, ingatkan mati. Ingat bahawa kita ni bukan hidup selama-lamanya dalam dunia ni. Nah, ada yang hidup selama-lamanya dalam dunia ni? Mana ada? Yang tak mati hanya Allah saja. Yang lain semua akan mati. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Nah, siapa yang bernyawa mesti mati. Manusia mati, malaikat mati, binatang mati, pokok mati, burung mati, ikan mati, serangga mati, habis mati belaka. Yang tak mati hanya Allah saja. Allah tak mati-mati. Kenapa? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Allah tak memerlukan nyawa. Dengar elok. Allah tidak memerlukan nyawa untuk hidup. Dia hidup kerana sifatnya Al-Hayyu, sifatnya hidup. Tak mati-mati, tak pernah mati-mati. Tak pernah tak ada. Ngaji tahu saya sikit. Tahu ya. Jadi Allah tak mati. Lain tu semua mati. Malaikat maut pun mati. Padahal malaikat maut apa kerjanya? Nyabut nyawa. Apa yang dia nyabut cabutnya. Habis dicabutnya. Nyawa Jibril dicabutnya, nyawa Iblis dicabutnya, nyawa Mikail dicabutnya, nyawa manusia dicabutnya. Semua dicabutnya. Nyawa burung dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa gajah dicabutnya. Baru-baru ni kan ada rimau mati di Lebuh Raya kan. Cabut dia mereka malam mati. Nyawa itu. Akhirnya tinggal dia. Dah cabut semua. Dah mati semua. Dia seorang tak mati lagi. Kerana dia belum cabut nyawa dia sendiri. Lalu Allah tanya. Wahai malaikat, siapa lagi yang belum mati? Apa jawabnya? Yang belum mati hanya saya dan Allah saja. Betul Allah tanya balik. Kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan masih mati. Dia diam tak jawab. Dan dia tahu ini merupakan perintah Allah suruh cabut nyawanya sendiri. Ini saja yang boleh cabut nyawa sendiri tau. Yang lain tak boleh. Manusia tak boleh. Orang tak boleh. Malaikat tak boleh. Malaikat ini dia terpaksa. Tak ada siapa nak cabut nyawa dia. Dia pun cabut nyawa dia sendiri. Dia pun cabut. Punyalah sakit. Jerit dia tahu. Aduh. Yang sakit no. Kalau aku tahu macam ni sakit mati ni tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Kita tahu. Tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Rupanya malaikat maut tu orang kamu gajah. Dia cakap punya orang gajah tu. Tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Ya.
Tapi kalau saya cara mau jadi buat kata lain punya. Kalau aku tahu ekor sakit hidup kepodah nyabutnya orang. Takut tempat mana saya ceramah. Itu mana kayak mati belakang. Jadi kita kena ingat bahawa kita ini bukan hidup selama-lamanya. Persoalannya tuan-tuan dan puan, apa persediaan kita untuk hidup selepas mati besok. Kita mati esok, mati betul, hidup balik. Bukan mati terus, hidup balik. Apa persediaan kita untuk hidup di alam yang akan datang? Ini soalannya. Baik, untuk malam ni sambung. Siapa di kitab baca? Buka. Bab yang kelima. Pada menyatakan segala taat yang batin. Yang ini ibadah yang di dalam hati, yang batin. Proses ini panggil apa? Tahalli. Proses membuat sifat mazmumah itu nama apa? Takhalli. Sekali, takhalli. Betul? Takhalli. Bila ada takhalli dan takhalli, baru Allah anugerah kepada kita. Allah bagi kita sifat tajalli. Apa tajalli? Terasa kebesaran Allah. Kita tajalli. Terasa di hati kita ni. Allah maha besar. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha mendengar. Terasa betul? Ini kita tahu je tapi tak terasa. Kalau betul kita terasa, tak berani nak ngumpat, tak berani nak mencuri, tak berani nak minum arak, tak berani nak berzina, tak berani nak dengan ambil tembakau, tak berani nak berjudi kerana kita sedar, terasa betul bahawa Allah tu melihat aja, Allah tu tahu aja. Mengapa banyak orang melakukan maksiat tu? Kerana dia tak terasa, tahu tapi tak terasa. Ini tajalli terasa. Saya ngajar ni boleh lah, tapi betul-betul saya bukan ada tajalli lagi ya. Tapi ngajar senang. Ngatukkan bibir atas, bibir bawah. Senang je. Tapi nak merasakan senang kan? Nak merasakan Allah sentiasa melihat. Nak merasakan Allah sentiasa mendengar. Nak merasakan Allah sentiasa mengetahui. Nak merasakan Allah itu berkuasa. Apa saja sifat kesempurnaan Allah itu kita ada terasa dalam hati kita. Itu namanya tajalli. Jadi proses tajalli bermula daripada takhalli dan takhalli. Buang sifat-sifat mazmumah. Isikan dengan sifat-sifat mahmudah ya. Baik. Dah buat. Baca senang. Ketahui olehmu hai saudara kami. Jumpa ke mana? Mana tempat yang saya baca ni? Bab yang kelima ya. Ada jumpa? Tak ada kitab? Ya. Ada? Jumpa? Siapa tak jumpa kenal? Jumpa semua? Baik. Ini dia bukan. Ya? Ini kan. Entahlah. Betul. Betul. Ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Semua kita ni menuntut negeri akhirat. Nakkan selamat di akhirat, nakkan bahagia di akhirat, nakkan sempurna kehidupan di akhirat, nak cukup bekalan di akhirat. Bahawa murad tu nama orang tau. Murad tu yang dikehendaki. Yang dimaksudkan itu namanya murad ya. Murad yang dikehendaki dengan taat yang batin itu iaitu segala perangai yang kebajikan, perangai yang baik-baik. Itu ya. Dan sifat-sifat yang kepujian. Sifat itu Allah puji, Rasul puji, malaikat puji, orang pun puji. Sifat-sifat yang kepujian. Sifat yang orang suka. Dan murad dengan maksiat yang batin itu, apa maksiat yang batin? Maksiat yang batin itu apa? Kejahatan yang batin, iaitu segala perangai dan kejahatan dan sifat yang kecelaan. Segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan. Itu dikeji. Allah murka, Allah marah kalau ada sifat ni. Ada pemarah je dah kita baca dulu ni. Itu apa? Maksiat yang batin. Bukan mencuri dah, itu bukan maksiat batin. Mencuri itu dalam hati dia tu. Dalam hati dia tu ada hasad dengki, itu maksiat batin. Dalam hati dia tu ada riya, maksiat batin. Dalam hati dia tu ada pemarah, nak metor je, itu maksiat batin ya. Itu kecelaan. Seperti yang telah lalu. Dah kita baca dulu ni. Segala sifat-sifat kecelaan itu pada bab yang keempat dulu. Dan sifat yang kepujian itu iaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kita ni petik Imam Ghazali kerana ahli tasawuf yang masyhur namanya Al-Ghazali, Imam Ghazali.
Kerana dia banyak mengarang kitab tasawuf. Sebab dia itu terkenal dengan ulama tasawuf ya. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah Taala rahmati dia. Di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, ada satu kitab namanya Arba'in fi Usuluddin. 40 perkara dalam Usuluddin. Nah, ada 10 perkara mesti ada dalam diri kita. Mesti kita memiliki sebab itu. Yang pertama taubat. Ngapa taubat? Ngapa nak taubat? Tuan-tuan. Perempuan. Ngapa nak taubat? Ngapa nak taubat salah? Ngapa nak taubat? Kerana kita banyak dosa. Ya, kira. Siapa tak berdosa angkat tangan, saya nak angkat gambar mana orang tak berdosa. Yang masuk dalam TikTok. Siapa tak berdosa angkat tangan? Yang cakap ni lagi banyak dosa. Lagi lama hidup lagi banyak dosa. Itu kita sebab itu kena taubat. Yang kedua khauf. Apa tu khauf? Khauf tu dia takutkan Allah Taala. Takutkan Allah Taala kerana Allah sediakan siksa di akhirat. Allah sediakan siksa di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun Allah siksa. Dalam dunia ni boleh tak Allah siksa? Boleh ke tak boleh Allah siksa kita di dunia ni? Boleh. Allah jadikan jiwa kita tak tenang. Nak beradang aja. Allah jadikan kita penyakit dan lalu bangkit-bangkit. Seksa lah tu. Orang berpenyakit ni seksa ke menderita ke tak? Tuan-tuan, menderita ke tak? Bangkit tak lalu, makan tak lalu, duduk tak lalu. Menderita lah. Itu di dunia lagi. Nak mati tu Allah seksa juga. Dalam kubur seksa lagi. Bangkit dalam kubur lagi seksa. Di padang mahsyar nak seksa. Lebih-lebih lagi bila masuk neraka diseksa oleh Allah SWT. Jadi itu khauf. Itu kita takut dengan Allah Taala. Yang ketiga zuhud. Apa itu zuhud? Mengambil dunia hanya sekadar yang diperlukan saja. Yang lain ditanda. Namanya zuhud. Tak ada bermewah-mewahan. Tak ada tak manjang tak cukup je. Bak lagi, nak lagi, tak ada. Orang yang zuhud dia tak ada rasuah. Orang yang zuhud tak ada nipu orang. Orang yang zuhud tak ada bermewah-mewahan. Itu nanti akan kita baca insyaAllah. Yang keempat sabar. Sabar ni Allah suka, Allah puji. Allah kata apa? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Siapa yang sabar tu? Allazina idza asabatuhum musibah qalu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka berkata, kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan orang mati yang sebut inna lillahi tu tau. Bukan orang mati aja. Apa saja musibah yang menimpa kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaki telan kuakok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepala terantuk tiang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit kepala sikit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita kaitkan inna lillahi tu mati aja. Kita ngapa bersoal? Si Anu tu masuk hospital, kita menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditengkenya, mana dia belum mati lagi kita. Marahnya, dia bukan mati lagi kita. Padahal jawapan dia betul tak? Inna lillahi. Betul tak jawapan dia tadi? Betul. Kita dengar dapat berita buruk tu. Bila ada berita buruk, kita jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Allah selawat untuk kita. Nak kita nak selawat kepada Allah? Siapa tak nak kenal? Bila Allah selawat untuk kita, tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Hendak kita tak nak. Hendakkan Allah selawat untuk kita, kita dulu selawat. Kita kena banyak selawat. Kerana sekali kita selawat, Allah balas berapa kali? 10 kali. Banyak selawat. Dan rahmat. Allah bagi kita selawat dan Allah bagi rahmat untuk kita. Hendak dan rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan, hendak ke tak hendak rahmat Allah? Buat apa? Bihun boleh mamam. Nasi goreng boleh mamam. Air boleh minum. Rahmat nama apa? Nak melayakkan masuk ke dalam syurga.
Kerana kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah bagi rahmat. Tak ada rahmat yang mimpi nak masuk syurga. Bukan dengan pahala ibadah kita, bukan dengan pahala mengaji, bukan dengan pahala baca Quran, bukan dengan pahala sembahyang. Cuma dapat rahmat baru Allah masuk dalam syurga. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dapat hidayah dari Allah SWT. Itu untuk orang sabar. Jadi mari kita sabar ya. Nah, sampai bila nak sabar? Tuan-tuan, ada satu orang saya jumpa, saya naik motor masa tu. Hari hujan, singgah di kedai. Jumpa dengan orang tu. Berkenalan dengan dia. Dia pun cerita, dia ngapa ada satu orang tu ngata dia buat dia begini. Cerita pada saya ni. Saya dengan dia aja. One and one jumpa kita ada begini. Saya kabur, dia sabarlah. Wahai saudara, sabarlah. Tengkanya saya, sampai bila nak sabar? Sampai bila nak sabar ni? Dia tengkanya. Saya jawab, sampai matilah. Bila sebut sampai mati, baru diam. Oh, dia sudah. Kita nak sabar sampai bila? Tuan? Sampai mati. Kita nak mati bawah pahala sabar. Kita nak mati bawah pahala redha. Kita nak mati bawah pahala khauf. Kita nak mati bawah pahala tawad dan sebagainya. Sifat-sifat itu nak kita bawa sampai mati tau. Itu sabar. Sabarlah tu. Sebab Allah puji orang sabar tu. Yang kelima syukur. Apa itu syukur? Syukur tu artinya berterima kasih. Apa itu syukur? Berterima kasih pada siapa? Pada Tuhan. Itu syukur ya. Berterima kasih. Syukur kita ni boleh hidup sampai sekarang. Ada sahabat-sahabat yang kita dah dulu daripada kita. Syukur. Terima kasih ya Allah yang sampai sekarang ni kita boleh hidup. Syukur. Syukur kita boleh mengaji kejap ni. Dapat pahala. Mudah-mudahan ikhlas kerana Allah dapat pahala. Saya pun syukur datang. Datang ajar ni. Mudah-mudahan dapat pahala. Tapi biar ikhlas macam-macam kerana Allah. Bukan kerana lepas ngajar orang nyelin je. Mana Tuan Haji Syarani ni? Tak ada dekat saya ni pun. Kenapa nak Tuan Haji Syarani? Pasal hobi tu. Kenapa? Hendak ke envelope. Dapat envelope je lah. Jangan nyelin je. Mak tak ada yang jumpa dengan aku ni malam ni je. Kenapa nak ke mat? Ada sebati juga. Lepas tu sebelum tu dia bagi dapat apa? Dapat mamam. Kenapa hendak ke mat? Dapat mamam je lah. Dia semata-mata kerana Allah ya. Tapi kalau dapat juga ya, bukan kita minta dapat juga macam dongin dah. Dongin je lah. Kalau tak dapat, kenapa tidak? Dia tak erti je lepas ni. Macam mak tak erti je apa. Cikgu Syarani, Tuan Syarani pun tak ada erti, tak putus dia. Tak ada. Nolih beda macam. Jangan monyok. Ya. Ini monyok lepas tu. Allah tegur pun tak balik kau sana. Dengar betul ya. Nongin juga. Ada apa? Nongin. Tak ada pun nongin ya. Itu ikhlas untuk mengatakan Allah ya. Ya. Nanti kita huraikan sikit-sikit saja. Itu namanya ikhlas. Yang ketujuh tawakal. Tawakal itu artinya apa? Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Taala. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita hendaklah bertawakal kepadanya ya. Itu tanda orang beriman. Tanda orang beriman apa itu? Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada pernah dengar ayat tu? Allazina idza dzukirallah, yaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergemetar jiwanya sebut nama Allah. Bila orang azan kan Allahu akbar Allahu akbar risau ya gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami bertambah imannya. Bertambah imannya. Makin kuat, makin lama makin kuat, makin dengar makin kuat, makin lama makin dekat. Bertambah imannya. Demi syarat dia faham apa yang baca ya. Dan baca tu dia baca betul-betul. Jangan langgar aja. Dia baca Quran ni mesti ada ikut hukum. Yang mesti baca betul-betul. Yang diikhfakan, diilhamkan. Yang wajib diwajibkan. Majaiz dijaizkan ya.
Olah-olah je, olah kan baca betul-betul. Dan ini perintah Allah, warattilil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka menyerahkan dirinya. Terpulang kepada Allah lah. Cuma kita boleh ikhtiar apa? Untuk mengelakkan musibah kita boleh ikhtiar. Jangan saja-saja lantaklah Allah kata nak belangkau lah kita pejam mati bom tak. Macam kalau pejam mati bom tak? Balik dengan ni bom tak pejam mati macam. Pakai belangkau lah. Nah, dia nak apa? Ikhtiar lah, itu namanya ikhtiar. Allah bagi kita peluang untuk berusaha dan berikhtiar. Ya. Siapa tak nak syurga yang kata? Siapa tak nak syurga yang kata? Tak nak. Kalau tak, ikhtiar lah macam mana nak akan syurga? Beriman dan beramal soleh. Allah janji itu. Orang yang beriman dan beramal soleh dijanjikan syurga. Ada? Tak beriman? Tak bersyurga? Beriman. Yang kedua beramal soleh. Apa itu beriman? Percaya betul-betul 100%. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. Percaya betul-betul 100%. Itu beriman. Kemudian beramal soleh. Apa itu amal soleh? Apa itu beramal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Dan tak faham-faham kita. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Itu amal soleh. Setelah beriman dan amal soleh, Allah janjikan syurga. Ini janji Allah tu. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kata Allah ya. Dan mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tak kata nak. Sekali lagi, tak kata nak. Hatta apa yang buat? Beriman dan beramal soleh. Dapatlah syurga. Syurga ada berapa Allah janji Allah sediakan? Syurga ada berapa Allah sediakan? 7. Ya kan? Orang satu. Berapa syurga? 8. Apa yang nama syurga ni? Yang pertama Firdaus. Bulan depan nak tanya, siapa tak tahu siapa. Yang kedua syurga Jannatun Adnin. Ain dal non ya. Orang nama Adnan nama syurga tu. Yang tiga Jannatul Ma'wa. Sebab betul Ma'wa. Ingat Ma'wa tak betul. Ma'wa. Jangan Kedah, jangan Pulau Pinang, jangan Makan Serai. Jangan Ma'wa tak betul. Ma'wa pun tak betul. Ma'wa tu mak saudara. Ini Ma'wa tak betul. Ma'wa tu apa? Girlfriend. Ini Ma'wa. Ini Ustaz Fauzi selalu baca dan mana. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, dia bagi mereka itu adalah syurga yang bernama Jannatul Ma'wa, yang turun kepada mereka kerana apa yang diamalkan dalam dunia ini. Itu Jannatul Ma'wa. Itu nombor 3. Yang keempat namanya Darussalam. Tadi ada tak? Ustaz Fauzi pimpin kita tak Darussalam ada? Ada kita ada? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata Darussalam. Darussalam itu nombor 4. Yang kelima nama Jannatun Na'im. Jannatun Na'im penuh nikmat aja. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dal. Apa dia khuld? Khuld dia apa dia? Kekal. Semuanya kekal. Yang keenam. Yang tujuh Jannatul Jalal. Apa nama Jalal apa? Agung. Hebat. Ya, agung. Yang diputuskan agung. Paling tinggi lah yang agungnya. Dia agung. Nombor 1 belakang. Itu Jannatul Jalal. Yang 8 Jannatul Qaror. Qaf, Ra, Alif, Ra. Qaror. Tenang aja. Tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada letih. Tak ada menderita. Itu 8 syurga. Mana nak tuan-tuan? Mana nak? Ya Allah. Satu pun tak nak? Tak ada jawab? Tak ada mana?
Nak yang mana? Nak berdoa je, lain tak nak? Nak yang mana? Nak semua lah. Ya Allah. Ya? Yang kali bertanya nak yang mana? Nak semua lah. Kerana kita dalam syurga tu ada tempoh masa berapa lama? Berapa lama dalam syurga tu? Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever. Jadi, dapat syurga tu kadang-kadang Firdaus, kadang-kadang Jannatul Naim, kadang-kadang Jannatul Ma'wa, kadang-kadang Darussalam. Ya, macam tu. Itu syurga. Itu 8 syurga. Neraka ada berapa? Neraka ada berapa? 7. Itu betul 7. Apa yang ni? Syurga dah apa belum? Bulan depan nak tanya balik ya. 8 syurga kenapa? Neraka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul-betul, jangan Jahannam, betul-betul. Jahannam. Ada non, ada sabdu, ada non tu. Yang kedua namanya Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Sin Qafro, Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Sa'ir bukan syair ya, Sa'ir. Syair itu berlagu. Ada seorang lelaki muda duduk di pekan kecil, sangatlah cantik. Nah, namanya Mat. Wajah sendiri. Itu syair. Ini Sa'ir ya, Sa'ir. Sa'ir. Wa yasla sa'ira. Yang keempat ya. Yang kelima namanya Khutama. Kalla la yumbazanna fil khutama. Ada tak? Khutama. Yang keenam namanya Hawiyah. Fa ummuhu Hawiyah. Yang ketujuh namanya Ladha. Kalla innaha Ladha. Itu 7 neraka. Menandakan rahmat Allah mengatasi apa? Mengatasi kemurkaannya ya. Itu apa? 7 syurga, 8 syurga, 7 neraka. Baik. Lepas tawakal tadi apa? Mahabbah tu arti kasih. Kita mesti kasihkan Allah saja. Ngapa sembahyang? Kasihkan Allah. Ngapa zakat? Kasihkan Allah. Ngapa pergi haji? Kasihkan Allah. Ya, apa saja kita buat kerana kita kasihkan Allah. Bila kita kasihkan Allah, Allah lagi kasihkan kita. Ya, dia baginya kita benda tak pernah minta pun dia baginya. Siapa ada minta pagi ni udara untuk bernafas, angkat tangan. Saya nak tengok mana ada minta tak bagi ni. Siapa ada minta pagi ni cahaya boleh tengok. Ada minta cahaya? Tak ada. Tak boleh minta, dia bagi Tuhan juga. Umurahnya Allah. Dia kasihkan kita ni. Kemudian itu namanya mahabbah. Yang ke-9 redha. Redha tu artinya tak ada rasa sedih, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa kecewa. Itu namanya redha. Apa saja yang Allah jadikan redha. Apa tu? Raya ya. Jadi redha. Tak ada rasa kecewa. Apa saja Allah lakukan kepada kita, kita redha dengan Allah Taala. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Nah, ada dia takut kepada Tuhannya maka dia redha. Radhiyallahu anhu wa raditu. Radhiyallahu anhu wa raditu an radhiyallahu anhum wa raditu an. Mereka redha kepada Tuhan mereka dan Tuhan mereka pun redha dengan dia. Itu redha. Yang ke-10 zikrul maut, ingatkan mati. Bukan minta mati ya. Ingatkan mati. Ingat bahawa kita ni akan mati. Tak lama lagi. Ya, dia menengok saya. Dia dulu dia tua. Iyalah tu. Dia dululah. Tapi yang muda tu tak mati kan? Mati ada rukun ke tuan-tuan dan puan? Ada rukun mati. Sebut. Ada rukun mati? Rukun mati yang pertama tua ada. Yang kedua darah tinggi ada. Yang ketiga kecil manis ada. When the time comes out you go. Allah kata bahawa qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Itu zikrul maut. Ini 10 perkara. Yang sebenarnya bukan 10 kata-kata. Cuma Imam Ghazali menggariskan 10 perkara. Garis 10 perkara itu dia meliputi segala-gala perkara yang lain ya. Ini asas untuk 10 perkara yang mesti ada pada kita. Sifat-sifat yang baik ya. Alright, cukup sekadar itu. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Macam mana nak taubat, mula-mula taubat ya.
Ini pintalah dua je. Nah, kemudian macam mana nak taubat? Bulan depan lah ya. Kalau baca ni kan, kurang belah habis siapa nak kata? Boleh? Kurang belah boleh? Sebuah lah. Saya dah putih ngajak ya. Boleh bersilir tu selemput, tu silir balik, tu selemput balik. Itu tanda dah lengur tu. Lama-lama dia jerit ke belakang. Ustaz, udah lah tu. Belum dia jerit, saya berhenti lagi ya. Alright, tuan-tuan dan saudara sekalian. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ini ya. Dah 8 suku, waktu 8:11 waktu ni. Tak bunyi pun ya? Tak ada bunyi ke? Jam tak ada bunyi? Kenapa? Bantai ada kilat. Bantai ada kilat. Ya, tak apalah. Nah, jadi sekian dulu aku qauli hadza. Sebelum saya tutup. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada nak bangkang. Siapa-siapa nak tanya? Ya. Bangun daripada pokok tidak. Bertanya kepada? Nak tidak apa baca? Akidah. Biasa. Kalau orang baca Hendakkan akidah tu diterima Tuhan. Baca doa tentang iman. Allahumma akhina bil iman. tidak. Bangun tidak. Ya? Sampai Allah tidak. Oh hamidah. Kita puji Allah. Sami Allahu liman hamidah itu. Lain baca boleh? 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 Apa baca lain tak? Saya tak tahu. Tapi boleh. Rabbana lakal hamdu Itu biasalah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang biasa baca. Ada orang baca yang lain tu. Tak apa. Asalkan puji Allah Taala ya. Bacalah tak apa. Tapi dalam bahasa Arab. Jangan baca dalam bahasa lain daripada Arab. Tak terima Tuhan ya. Bahasa Arab boleh. Ada yang apa nama saya ada saya dengar. Sebelah kata tentang apa antal apa Allahumma laka perintah ada laka-laka ya. Saya tak hafal yang tu. Saya yang hafal itu aja. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu saya hafal. Okey. Jadi kalau ada yang lain tak apa. Boleh baca. Lagi? Macam mana kalau kita sekiranya imam bukan selalu terjadi lah. Kalau terjadi, kalau terjadi, imam terlupa membaca Fatihah, macam mana kita nak menegur dia? Macam, yelah kita kan ada terus baca ayat lazim, dia lupa yang baca Fatihah. Nak tegur dia macam mana? Sebutlah dalam belakang subhanallah. Bila dia diam dia dengar apa salahnya, kita di belakang bacalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia dengar. Dia pun buku yang aku baca tadi ya. Dia pun bacalah. Jangan apa, Fatihah tak baca tadi. Jangan. Cakap Melayu batal sembahyangnya. Jadi itu dah. Sebut subhanallah, maha suci Allah. Dia pun rasa ada kesalahan dia. Kita di belakang bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Baru dia teringat, dia pun baca balik ya. Okey, lagi? Habis. Sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.